malaikatil muqarrabin ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu. Jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan Ufah Sobariah selaku penganjur, sahabat pencinta Al-Quran. Seterusnya seluruh pihak pengurusan, para moderator yang dirahmati Allah, seterusnya yang dikasihi juga, yang diraikan muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan buat selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan rahmatnya kita berada pada hari ini, hari yang ke-17 Ramadan, bertepatan dengan satu hari yang kita peringati, iaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yang mana pada permulaan secara sekaligus dari mana Allah mempeliharanya di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia sekaligus, dan seterusnya diturunkan secara beransur-ansur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, yang mana kita jadikan ia sebagai satu satu keperluan kan, dalam kehidupan kita, kerana tanpanya memang kita akan sesat kan. Kerana apa? Itulah petunjuk kan, panduan kepada kita, hudal linnas kan, menjadi satu petunjuk, satu hidayah, di mana kalau tak adanya Quran, tak adanya kalamullah, maka kita nak hidup macam mana, kan, panduan kita apa? Dan masing-masing nanti berteraburlah kita punya kehidupan, ikut nafsu kan. Kemudian apa lagi kan, kita ikut dan kita lah, masing-masing ikut hawa nafsu, masing-masing ikut apa yang dia rasa betul, logik kan, dan sudah pasti akan timbul perpecahan kan. Kerana apa? Lain orang lain cara kan, lepas tu masing-masing tak setuju lah, apalah, macam-macam lah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama lah, bukan sekadar membaca Quran tapi bimbang sekalian, sama-sama kita cuba memahami maksud, tak banyak sikit lah kan, tak sikit banyak lah kan. Yang penting kita cuba memahami, dan kita baru boleh menghayati kan, dan kita boleh ambil pengajaran. Kalau sekadar baca okeylah, baca tu bagus juga, tapi kita tak dapat dia punya penghayatan tu kan. Baca tu okeylah, tapi tak dapat penghayatan. Jadi kita nak bukan sekadar baca, tapi juga kita dapat kesan, maknanya dapat penghayatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan baik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pagi ni macam biasa kita start dulu dengan persoalan uji minda. Kejap nanti saya akan share sekejap lagi ya. Sekejap tengah loading sikit. Macam biasalah, nanti ibu-ibu sekalian boleh jawab di ruangan chat untuk kita sama-sama bincangkan. Ini macam biasa, kita dah pun belajar dulu. Jadi kita nak ulang kaji dengan cara kita jawab soalan, kita tengok balik kan, adakah kita faham. Sebelum tu ni bunda zaitun tak tutup mic tak perasan kot. Bunda zaitun tak off mic tu. Ataupun mungkin admin ke boleh tutupkan mic, saya dengar dia macam bersing. Okey dah, cantik dah.
Okey, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik, kita tengok kepada soalan uji minda kita di ruangan chat, nanti boleh jawab Okey, baik, ni soalan struktur. Kena tulis sikitlah. Okey, bayangkan. Okey, anda melihat seorang budak lelaki kecil menjatuhkan kuih-tiaw secara sengaja. Apakah tindakan anda? Kemudian, mengapakah anda berbuat demikian? Apakah yang patut dilakukan oleh budak tersebut selepas itu? Saya ada markah lagi tu. 6 markah. Okey, jawab je secara santai je lah. Maknanya, bayangkan ada seorang budak kecil lah dijatuhkan kuih-tiaw. So, apa yang kita nak kena buat? Okey. Lepas tu, kita buat tu sebab apa kita buat macam tu? Kan? Lepas tu, budak tu kena buat apa? Kan? Maknanya, apa yang kita nak kena buat dan budak tu kena buat apa? Okay, cuba ceritakan sikit dari point of view masing-masing lah, perspektif masing-masing. Kita akan bincang sekejap lagi lah jawapan dari sudut sunnah ni macam mana. Okey, baik. Jadi bagi sekalian, dialu-alukan untuk jawab, luahkan perasaan. Okey, jawab secara ringkas-ringkas je lah. Kita nak sekadar bincang secara santai InsyaAllah. Okey. Dia boleh jawab lah di ruangan chat. Yang penting tu mungkin yang last kali tu, budak tu kena buat apa? Itu yang penting lah. Yang lain tu atas kita juga. Okay. Okay. Baik, kita menunggu jawapan. Okay, jangan buat karangan panjang-panjang pula. Kalau nak baca karangan pun dah habis masa dah. Okay, baik. Terima kasih kepada yang respon. Okay, sekejap. Ada 2 orang tu respon Okay, tegur dengan cara yang baik dan nasihatkan untuk bersihkan dan nasihatkan untuk tidak ulang lagi. Kerana tindakan itu salah dan berdosa. Okay, baik. Ini 6 markah ni. Penuh. Tegur dan suruh budak tu bersihkan. Okey, baik. Maknanya jawapan yang lebih kurang sama lah. Tegurlah, nasihatkan. Okey. Okey. Ada Tolong lagi ke? ulang soalan, Ustaz. Di dalam slide tu Tak ada tu. jelas. Saya dah share slide tu. Oh, tak nampak lah. Tak nampak, kita apa. Okey, bayangkan kita melihat seorang budak lelaki kecil yang dijatuhkan kuih-tiaw secara sengaja. Makanan lah, dia buat main-main, jatuh dengan sengaja. So, apa tindakan kita? Okay. Kemudian, apa yang budak tu kena buat? Tindakan kita dan apa yang budak tu kena buat. Okay, mungkin lagi seorang mungkin wakil jawab tu. Nanti kita bincangkan. Jawapan ni lebih kurang sama. Bagi nasihat kat budak tu. Okey. Okey. Rasanya boleh bincang lah kot Sebab ni soalan ni lah kata struktur kan, bukan ABCD. Kalau ABCD saya yakin mesti ramai jawab. Yang ni sebab dia struktur kan, dia kena tulis ayat sikit. Tu mungkin kita tak terjawab. Okey, ada yang wakil lagi tu. Tegur dan bagi tahu tindakan itu berdosa, suruh kutip dan bersihkan. Minta maaf. Okey. Baik, jawapan yang lebih kurang sama. Okey. Jadi kita tengok dulu satu hadis yang berkaitan Okey, yang di mana tentang makanan yang jatuh. Okay, ada yang sebut tu tanamkan sifat syukur dan pembaziran tidak disukai Allah. Okey, baik. Dari sudut nasihat lah. Okey, membersihkan makanan terjatuh lalu memakannya. Okey, yang ni satu benda yang kita terlepas pandang. Okey. Jadi macam ni, bila makanan ataupun ialah minuman tak boleh dah nak kutip balik kan. Takkan nak ambil kain lap nak perah dalam mulut kan. Tak sanggup pula. Jadi makanan masih boleh lah. Ada makanan yang jatuh dan kita sebenarnya boleh kemas lagi. Maknanya boleh makan. Ada bahagian tu yang boleh makan. Mungkin boleh basuh. Okay. Ikut pada atas makanan tu. So kalau makanan macam zaman dulu, zaman Nabi ni banyak makanan kering. So bila jatuh berapa pun dia mudah nak dibersihkan. Zaman kita ni macam-macam dah. Kan? Jadi mungkin kat situ tengok bergantung kepada makanan. Kalau makanan tu jenis yang boleh dibasuh, boleh makan, itu lebih afdal berbanding terus kita buang. Makanan tu kalau ada bahagian bersih boleh makan. Contoh kata tadi kuih tiaw tu kan jatuh kan. Dia jatuh katalah dia main-main jatuh terbalik.
terbalik, jatuhlah. Gedebuk satu jatuh kan. Jadi bahagian yang bawah tu mungkin kotor. Ni bila jatuh kat atas lantai lah. Bahagian bawah tu mungkin kotor. Tapi bahagian yang atas, yang berada di atas tu, sebenarnya masih boleh dikutip. Kan? Masih boleh diambil dan boleh dimakan. Bayangkan kalau yang jatuh kan tu seorang kanak-kanak yang tak berkemampuan. Agak-agak macam mana dia buat? Silap-silap dikutip semua. Kan? Contoh, kita bandingkan saudara di Palestin sekarang ni. Kalau nampak makanan macam tu jatuh dalam keadaan yang ialah kotor, kan, saya kira mestilah boleh kata dia akan basuh ataupun tak jumpa air pun dia akan terus makan. Dia bersih-bersihkan tiuk-tiuk ke apa, dia akan terus makan. Sebab apa? Kat situ adanya penghargaan ataupun kesyukuran atas nikmat Allah. Kalau kita, sebab kita ada pilihan. Bila jatuh, tak apalah, tak jadilah makan. Kita buang terus. Padahal ada je boleh dimakan lagi bahagian tu. Kan? Sebab kita ada banyak pilihan. Tapi kalau tinggal satu tu je, kan, pastinya kita ni, waktu tu, kita akan paksa makan. Sebab ada yang tu je. Kan? Sebab apa datangnya sifat macam tu? Datangnya sifat syukur, datangnya keadaan terpaksa. Kan? Kerana itu je, tak ada pilihan. Kan? Sebab itu, kita kena bersyukur banyak-banyak. Maknanya, dalam konsep ni kan, bila makanan terjatuh, ingat, selagi boleh bersih, bersihkan. Selagi boleh makan, makan. Jangan kita membazir. Benda jatuh, kita terus buang pun dikira membazir. Sebab ada bahagian boleh basuh. Mungkin ada bahagian yang boleh makan. Jangan terus buang. Ataupun contoh, katalah jatuh tu ayam. Janganlah pergi buang, bagilah kat kucing. Contohnya kan, yang jatuh tu ayam. So, dia berkuah. Kita nak basuh pun macam tak selera. Padahal boleh tu, basuh pun boleh. Mungkin kita hilangkan, kita lap sikit bahagian yang kotor, kita makan sebenarnya boleh. Bukannya kena najis pun. Dan bukannya tempat mana makanan tu dah totally out, tak boleh makan kan. Contohnya sambal yang jatuh. Betul takkan kita nak lap, nak jilat. Okay, tak apalah, itu kita faham. Tapi yang jenis makanan boleh lagi kita bersih, kena bersihkan. Jangan kita membazir. Ingat, saudara di Palestin sekarang, bukan dulu-dulu ni, zaman sekarang duk berlaku keadaan sampai tak cukup makanan, sampai akan buka puasa dengan timun, tomato, dengan rumput yang dimasak. Bukan sayur tu, rumput pun ada yang dimasakkan. Kan, maknanya dipanaskan. Jadi, biar kita jadilah orang yang bersyukur, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita ni tak bersyukur kan. Itu yang penting. Lagi-lagi macam budak-budak ni, kadang-kadang dia tak didedahkan dengan benda ni. Tak didedahkan, akhirnya dia biasa, dia anggap normal. Jatuh, okey, kita kotor dah, betul-betul buang. Kan, kita tak didik dia macam tu. Sepatutnya kita kena latih dia. Kan, belajar makan kena apa, contohnya makan duduk, makan sama-sama. Kan, betul, jangan membazir. Bila bab jatuh ni kita bersihkan. Adab-adab tu lah. Kan, dia sebenarnya kadang-kadang dia bukan tak tahu, dia tahu pun dia tak buat. Ada yang memang dia tak tahu. Kan, kadang-kadang sampai dia rasa geli nak kongsi makan dengan kawan. Bukan kata kawan pun, adik-beradik pun dia geli, tak suka dan dia rasa macam kotor. Padahal makan sama-sama itu pun dikira sebagai satu bentuk kebaikan, satu bentuk sunnah sebenarnya. Sebab itu kita sama-samalah, ibu sekalian, kita ambil benda ni. Ingat, jadi jawapan-jawapan yang sekalian tu boleh terima lah. Maknanya memang betul juga dalam kategori yang diterima. Cuma, especially yang penting, tindakan kita apa, beritahu dekat dia, okey, bahagian yang kotor tu tak apa, awak buang. Yang bersih tu sebenarnya boleh makan, tak kotor lagi. Dia bahagian atas, tak kena kotor, boleh makan lagi. Makanlah. Kan, pesan macam tu. Jangan dia bazirkan. Kan, lepas tu kalau disebab dia main-main tadi, kan, dia main-main, lepas tu kita kena tegur dan nasihat sikit. Kalau akan datang dibuat lagi, kita mungkin kena lebih strict sikit lah. Kan, sebab itu bukan benda main-main, ini berkaitan dengan adab sebagai seorang Muslim. Bukan duk main-main, tak kena tempat. Kalau nak kata ni permainan gurauan, tak kena tempat lah. Sebab ini adalah rezeki. Kan, so jangan kita duk anggap main-main ke apa, dan kita pun biar. Kita pun rasa, kita pun kata, tak apalah ustaz, budak-budak, biasalah. Jangan duk biasakan benda-benda yang tak betul. Kan, jangan kata alasan budak-budak, biasalah, tak apalah, biasa. Kan, datang masjid, contohnya kan, dia main kat belakang. Biasalah ustaz, budak-budak. Yang main tu kalau yang budak kecil yang tak memayis, kita faham. Tapi kalau dah memayis, dia main juga. Bahkan ada yang dah balik, dah besar gedabak dah, main juga kat belakang. Itu bukan biasa. Itu luar biasa tu.
Kita lah kena tegur kan, benda tu terang-terang, benda tu kena ditegur. Kita kena ambil tindakan. Kalau dia masih main ke apa, kita kena strict sikit. Apa yang berlaku hari ni, budak-budak jenis macam ni yang duk main-main selamba. Saya nampak depan mata saya lah. Waktu lepas habis isyak tu, dia terus keluar, dia main apa, main botol plastik tu yang kosong, dia jadikan macam bola, dia main kat luar tu. Memang kita keluar tu memang bising lah. Yang main tu bukan budak-budak kecil yang tak mau mayis tu. Yang besar gedabak, tingkatan pun ada. Sampai dah kata nak melampaunya, sampai dia sekali satu tempat lain saya pergi, dia budak-budak habis tarawih semua, dia melepak, tapi ada hisap vape pun ada. Betapa selambanya, depan masjid je lepak ke tempat orang makan buka puasa tu. Dia orang member ke kawan dia dalam lebih kurang 7-8 orang macam tu. Dalam satu meja kan. Betul sembang-sembang macam tu, ada yang main game lah. Ada yang sampai hisap vape dengan selamba je. Dengan selamba hisap vape depan masjid. Ini bukan dewasa yang kita kata susah nak ditegur ni. Ini budak sekolah menengah lagi. Betapa selamba, alasan kita apa? Dia budak biasalah Ustaz. Macam itulah jadinya. Alasan budak kita pun tak kena tempat pada teguran, kita biar, akhirnya jadi macam tu. Sebab kita sendiri yang salah. Dia kena faham konsep budak yang kita biarkan tu, budak tak bermayis tu. Yang memang dunia dia main. Itu memang kita faham, memang dia macam tu. Sebab tu kita elakkan bawa dia kalau dia jenis yang ganggu orang. Kalau tak ganggu, jenis yang diam, tak apa. Kan? Sebab kita kena ingat, tu tanggungjawab kita kan. Tak boleh kita kata, alah budak biasalah. Kita pun bawa, kita pun biar dia mengganggu orang lain. Buat macam-macam onar kat situ. Tak adalah macam tu. Alasan kata budak, alasan kata cucu Nabi pun naik atas Nabi lah. Itu kita kena faham konsep tu, hadis tu. Kan? Kadang rumah Nabi dekat dengan masjid. So kebarangkalian cucu Nabi itu datang daripada rumah dan datang ke masjid. Bukan Nabi yang bawa. Itu kena faham konsep tu. Kan? Tapi kita yelah kadang-kadang orang ambil kesempatan. Kena faham kan. Betul yang dah memayis tu kena didik dah solat. Kena dah kata kena pandai dah didik macam mana. Ni kalau kita asing kat belakang tak sesuai. Kan bawa sekali datang masuk dalam saf. Yang dah balik tu memang kena betul-betul jaga solat. Ni kadang-kadang yang balik pun solat main-main. Solat tak betul lagi. Kita pun anggap alah budak-budak. Budak-budak apanya dah balik dah. Dah wajib dah solat semua. Kewajipan kat atas dia semua telah dikira. Dia dah mukallaf. Kan? Tapi tu jangan kita gunakan alasan tu dan kita kena pandailah. Bab-bab macam ni kena pandai. Ingat, lagi-lagi budak zaman sekarang, generasi sekarang, dia agak kata apa, dia macam, dia dah lebih advance lah. Lebih advance. Kadang-kadang dia pula yang berlebih-lebih yang kita. Dia pula yang seolah-olah macam kontrol kita lah. Tu jangan sampai macam tu lah. Biar kita ni kena pandai lah. Kita pun memang nak kata manjakan dia. Kita pun nak rapat dengan dia. Tapi kena ada limit. Kan? Apa batasan tu kena ada. Jangan kita selalu open sangat, akhirnya kita jadi orang yang jangan dipijak. Jangan. Kan? Jangan macam itulah. Kita kena pandai jaga limitation lah. Okey, baik, saya itulah tu sedikit lah tentang bab makan ni. Jangan membazir dan selagi boleh kutip dan makanlah. Jangan membazir. Kalau tak boleh bagi makan pun bagi pada haiwan. Kan? Itu lagi bagus sebenarnya. Amalkan. InsyaAllah. Baik, sekarang kita terus pergi kepada tajuk kita, iaitu adab yang ke-33, adab dengan haiwan. Kena sikitlah dengan tadi kan. Tadi kita bahas haiwan juga. Makanan tak habis tu bagi pada haiwan. Okey, baik. Kita tengok apa perbincangan tentang adab dengan haiwan. Hadis yang disebutkan dalam ni. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Syekh meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada gurunya Syekhul Wadud Abdul Rahman dari Terengganu dengan sanad yang bersambung kepada Qurrah bin Ayyas, bahawa seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, aku ingin menyembelih seekor biri-biri sedangkan aku kasihankan dia. Kan Rasulullah SAW berkata, sekiranya engkau mengasihani biri-biri tersebut, maka Allah mengasihanimu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Apa maksud ni? Kasihan kat sini kan, maknanya si apa ni yang bertanya ni, ada seorang lelaki ni yang mana dia rasa kesian tak sampai hati nak sembelih biri-biri. Kan, dan Allah kasihan kat sini pula apa maksud dia? Allah merahmati. Allah merahmati. Makna dia apa? Makna dia kasihan yang lelaki tu ada tu kerana dari sudut nyawa kan, yang dikorbankan itu. Maka dia tak sampai hati. Mungkin dia membayangkan, dia ni seorang biri-biri ni seorang ibu, dia ada anak. So kalau kita sembelihlah ibu tu alasan nak lebih banyak daging apa semua kan.
kita pun seolah-olah membayangkan anak tak ada ibu, macam itulah. So maknanya kat sini sifat itu adalah satu benda yang normal. Ada orang dulu pernah kita biasa dengar tak, dia kata kalau ada sifat kesian dengan haiwan ini, tak boleh makan makanan tu, tak boleh makan daging tu. Sebenarnya benda ni tidak sabit dengan hadis pun. Tidak. Dia sebenarnya sifat kasihan itu adalah sesuatu yang normal. Kita bila sembelih kan, kita memang tak adalah rasa kata macam over, tak adalah. Bagi kita tahu itu adalah yang Allah syariatkan. Memang kita pun memang itu kita faham kan. Okey, jadi kita terima. Kita memang kita buat. Cuma bila masa nak sembelih, terutamanya orang yang tukang sembelih, dia kena ingat. Dia kena ingat yang mana bila dia sembelih tu, dia kena ambil iktibar. Iktibar apa? Satu, kisah yang asal dalam yang berlaku antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam. Satu lagi, dia kena ingat tentang kematian. Kan dia menyembelih haiwan. Maknanya haiwan itu dimatikan dengan cara yang halal kan. Jadi dia kena ambil pengajaran yang mana dia sekarang ni disembelih orang, maknanya sembelih orang pula. Dia sembelih haiwan kan. Jadi haiwan itu dia mati dengan cara yang halal dan boleh dimakan lah, halal lah dia punya daging. Kan. Dia kena ambil pengajaran di mana tentang kematian. So dia maknanya kena ada satu kesedaran. Masa nak sembelih, jangan pula duk gelak-gelak, jangan pula duk mendera haiwan. Kan, maknanya itulah kasihan tu. Kasihan, maknanya kasihan dari sudut yang sepatutnya kita buat. Kan, dari sudut ketika nak sembelih, kena ada kasihan. Maknanya jangan tunjukkan di hadapan kawan-kawan dia. Kan, betul kita dalam keadaan kita buat lillahi ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim terpaksa nak sembelih anak dia kerana perintah Allah. Terpaksa dan Nabi Ibrahim buat dalam keadaan terpaksa dan Allah gantikan dengan seekor kibas. Jadi macam itulah gambaran yang kita kena buat. Ini kadang ada orang tukang sembelih, kadang-kadang dia main-main. Kalau ibu yang perasan lah, tak semua tempat, tapi saya pernah tengok lah orang macam tu. Kan tukang sembelih kan kadang-kadang kita memang kita panggil orang yang biasa buat kan. Biasa, orang kata apa, biasa berniaga tu. Biasa sembelih-sembelih ni. Jadi kadang-kadang ada jenis yang orang tukang sembelih ni, dia macam main-main. Dia macam main-main dengan haiwan tu yang tak serius. Tak serius. Dia main-main, betul kadang dia tunjuk kawan-kawan depan-depan macam tu lah. Tunjuk apa pisau, apa alat sembelih depan-depan dengan haiwan tu. Ada jenis macam tu. Yang kita rasa ini tak sepatutnya. Kan tak sepatutnya kerana apa, dia sebenarnya mendera dari sudut dari sudut kepada haiwan tu, dari sudut emosi dia sebenarnya. Tunjukkan pisau kan dia menakutkan sebenarnya. Walaupun tak ada akal, tapi dia tahu benda itu adalah sesuatu yang membahayakan dia. So menyebabkan dia akan takut. So dia akan lari ke kan. Ada orang dia kepakkan kaki macam tu, alasan nak mudah sembelih. Kan suka-suka hati dia kepakkan macam tu, menyakitkan dia. Dah lah kita nak sembelih ikut syariat Allah, okeylah. Tapi kepakkan sampaikan menyakiti dia semua tu bukan syariat. Itu dah kira dalam konsep mendera dah tu. Sebab kena ada kasihan. Barulah Allah pun sayang kita. Kan barulah kita ikut tu atas perintah Allah, bukan kerana nafsu. Betul, paling-paling bila nak sembelih tu kena ada satu sifat, jaga semua tu, adab-adab tu kan, supaya kita, maknanya itulah kasihan dengan haiwan tersebut. Dan kita kena ambil iktibar, hari ni kita sembelih haiwan tu, maknanya dia mati. Akan datang kita pun akan mati juga. Betul, orang sembelih sepatutnya dia kena tenang, dia kena dalam keadaan yang sesuai. Bukan yang kata heboh yang lebih-lebih sangat, main-main apa, kerja-kerja bagai, bukan. Dia sepatutnya kena ikut adab dia sebagai seorang tukang sembelih. Tapi ada yang macam tu. Jangan kita ikutlah benda-benda macam tu kan. Ingat haiwan tu pun dia pun merupakan satu jiwa. Kan, satu ada nyawa dia kan. Lepas tu kita buat ni atas dasar perintah Allah. Itu penting adab dengan haiwan, jagalah jangan sampai kita menyakiti, mendera dia. Okey, yang kedua. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka kerana dia mengurung seekor kucing tanpa memberi kucing tersebut makanan atau melepaskannya supaya dia dapat makan apa yang melata di bumi. Ini hadis sahih Al-Bukhari. Tengok dia sampaikan dimasukkan ke dalam neraka ni bermakna benda ni terang, jelas adalah sesuatu yang berdosa. Terang-terang benda ni berdosa.
Kan dia macam ni dalam bab kita membela haiwan terutamanya kucing. Kan di mana kita boleh letakkan dalam sangkar dengan kena ada sebab. Kita nak menukar sesuatu yang fitrah kucing kena sebab. Contoh letak dalam sangkar, kita letak kita mandulkan kucing, kita letakkan loceng, apa lagi yang berkaitan dengan kita mengubah fitrah dia. Fitrah dia bebas je. Dia melata di bumi tu fitrah. Fitrah kucing maknanya fitrah haiwan ni lah, melata kan, dia bebas. So kita nak berlawanan fitrah tu kena ada sesuatu yang mengharuskan. Sebut tadi kan macam contoh tadi loceng lah. Betul ni masukkan dalam sangkar, kita kurung dia. Lepas tu kita mandulkan dia. Itu pun kita berlawanan fitrah tu. Ikutkannya macam orang kata sebenarnya macam mendera sebab kita tak minta izin dengan dia. Kan lepas tu kita pula menghalang ke orang kata apa dia melahirkan waris dia. Maknanya dia tak ada penyambung legasi dia. Macam tu kan. Contohnya kucing oyen kan. Kita mandulkan dia. Tak ada penyambung legasi dia. Siapa nak sambung legasi dia yang pelik-pelik tu? Kan tak jadi viral lah dalam TikTok nanti. Kan. Jadi contohlah kita mengubah dia punya fitrah. So asalnya memang benda tu tak boleh. Tapi diharuskan dengan sebab-sebab yang tertentu lah. Contohnya bab mandul kan. Kerana kita melihat kucing tu selalu selalu dibuntingkan lah contoh kan. Ataupun dia tak pandai jaga anak. Kan tengok dia dah lahirkan anak, betul dia tak pandai jaga kan, mati ke apa kan, dia macam tak ada fitrah nak jaga anak tu. So kita melihat dia, kita ambil berat tentang dia. Akhirnya kita fikir jalan paling terbaik mandulkan dia lah. Okay. So adanya sebab, contoh loceng, kita nak menunjukkan owner dia siapa. Okay, adanya sebab. Kurung dalam sangkar, mungkin kita tak nak bagi dia melata dekat rumah macam tu, kan? Mungkin kat luar pun takut dia menghilang ke mana-mana, letak dalam sangkar dan berikan makanan minuman. Sangkar tu bukan sangkar tak boleh gerak langsung. Sangkar yang masih boleh bergerak, yang sesuai dengan dia, jangan sampai kata apa, itu pun emosi juga tu. Kalau sangkar sampai tak boleh gerak, dia duduk macam dalam satu kotak je kan. Dia mengganggu juga dia punya emosi. Lepas tu tak boleh lah. So sangkar kena besar sikit, dia boleh bergerak-gerak sikit kan. So kita asingkan dan dibekalkan dengan makanan minuman. So itu tak ada masalah. Itu pun kena bersebab. Bersebabnya mungkin kita tak nak dia melata-lata, mungkin dia berak kencing ke apa kan, takut terkena kat rumah kita ke, takut mungkin dia hilang ke. So kita buat macam tu. Jadi fitrah dia kita biar je, bebaskan je sebenarnya. Tapi ada orang dia nak bela. Okey, nak bela okey, tapi kena jagalah dia punya adab dia. Kan, yang itulah kita sebut tadi tu. Tak boleh kata orang ni tak apa, ni kucing saya yang beli, saya yang bela dia, saya bagi makan. Lantak saya lah nak buat apa. Tak boleh. Dia nak alasan itu, dia nak dera kucing tu. Dia nak orang kata berlebih-lebihan lah. Kan? Mungkin buat pelik-pelik eksperimen contohnya, dah lahirkan anak tu dia buat eksperimen pula. Orang ambil tikus, dia ambil kucing. Contohlah kan. So benda-benda macam ni sebenarnya kalau dia bagi alasan, saya bela, saya bagi makan ke apa pun, tak valid juga. Kan mungkin dengan orang, mungkin dia boleh diam-diam, tak cerita dengan orang, tapi Allah Maha melihat. Mesti dia akan dapat balasan dia. Dah lah tu haiwan tak boleh cakap. Kita buat apa-apa dengan dia, macam kita nak minta maaf. Kan lagi payah kan. Sebenarnya lagi menakutkan sebenarnya. Kalau manusia ni ada jugalah peluang nak minta maaf. Kalau kucing ke haiwan yang lain, mana ada peluang minta maaf. Kan? Mana ada peluang kita nak interaksi macam mana kan. Jadi sebab itu janganlah jadi pasal. Tu kena ingat. Kalau bab kucing, kalau tak nak bela, kan, tak nak ambil tahu, buat donor, buat dirt je. Ada orang dia macam sampai tengok dalam ni kan berita kan, sampai kan dia ikat kaki lah, letak dalam tong sampah lah. Jangan sampai macam tu. Kita ingatlah dia tu tak ada akal. So kalau dia berak kencing kat kawasan rumah kita fikir penyelesaian. Contoh ambil dia letak jauh-jauh. Kita mungkin letakkan apa-apalah nak halang dia datang kat rumah kita. Ataupun kita kata ugut-ugut sikit. Masa dia datang tu kita macam kejar-kejar dia sikit ke apa kan. So itu ugut lah. Ugutan dengan tujuan tak nak bagi dia datang kawasan rumah kita. Okey, macam tu tak apalah. Jangan sampai mendera. Kan? Jangan sampai mendera, itu tak patut. Itu tak patut lah. Macam contoh apa yang saya biasa buat sekadar sharing sikit lah. Bab kucing ni, saya pun ada bela. Tapi bukanlah bela maknanya dalam rumah ataupun bawa masuk juga. Tapi kadang-kadang lah. So bela lebih more kepada bagi makan. Feeding je lah, bagi makan. Sediakan makanan untuk kucing tu lah. Memang kita beli khas satu. Satu lagi kadang dia suka share makan dengan kita. So kita makan tu kita share sikit dengan dia kan.
Betul, memang saya biasa macam tu lah. Kita rasa puas hati lah bagi makan kat dia tu, dia akan licin habis tu. Macam ikan ke apa kan, kita makan sikit ada baki-baki tau, bagi dia tengok, oh cantik kosong dia bagi kan. Kadang tulang-tulang pun dia makan. Macam ayam pun sama, dia memang clean lah. So kita rasa puas hati sangat. Saya biasa buat macam tu. Tapi tak ada bela ni dalam rumah ke apa, tak ada. Memang dia jenis melata lah. Cuma dia bila masa tentu bila saya balik ke apa, dia akan datang. Dia mungkin dengar bunyi kan, bunyi motor ke, bunyi pagar ke tak pasti. Dia datang makan, dia minum air, kita dah bagi tempat dia lah. So dia fitrah dia bebas. Tapi kita bagi dia makan. Kan bagi dia makan, lepas tu maknanya kita biar dia bebas. Nak buat apa buatlah. Lepas tu dia macam berak kencing pun dia pandai. Ni betina lah ni. Yang jantan, dah seekor lagi jantan ni. Sebelum ni saya bela dia lah. Sama juga macam tu. Tapi dia ni jenis yang mungkin kata macam ni bukan kata kurang ajar lah. Tapi kurang ajar jugalah. Maknanya dia dah lah makan dengan kita kan, makan yang kita bagi tu. Dekat motor kita lah dia kencing. Kan. Depan kita pula tu. Selamba je kan dia pancut macam tu kan. Lepas tu berak pun kadang merata kan. Sampai kita nak kena settlekan benda tu. So akhirnya saya fikir apa? Tak jadi ni. Kan akhirnya saya pun ambil pendekatan, kita kejar dia sikit lah. Dia datang dia makan terpaksa. So dia akan makan diam-diam. Dia tak akan makan depan saya lah. Dia saya tahu dia makan. Kan saya tahu sebab bila saya intai tengok kan, tahu dah ni ekor pendek ni. Kan. So dia makan. Lepas tu bila saya keluar je nampak saya je dia akan lari. So mula daripada tu dia dah tak berak kencing dah kawasan rumah. Tapi dia datang lagi, dia ziarah sekali-sekala, dia ziarah bukan ziarah saya lah, ziarah makanan tu je. Kan. Tak apalah, tak kisah apa benda tu kan. Yang penting dia tak memudaratkan. So saya pun buat macam tu. Tak adalah mendera dia, tak ada. Sekadar kita ugut macam tu. So dia pun dah takut lah. Sebenarnya sebelum tu saya hantar ke tempat yang lain. Saya letak, bawa dia pergi hantar kan. Buat sampai mula-mula sekali tu okey, kali kedua tu datang balik. Kali ketiga datang balik kan. Lepas tu saya dah hantar balik, tu saya kejar-kejar tu memang dia dah macam anti saya lah. Dia nampak saya dia lari. Tak apalah, yang penting dia tidak memudaratkan dan saya pun tak memudaratkan dia lah. Kan. So ini yang jantan ni cerita lah, yang betina ni okey, tak ada masalah. Tapi masalah yang berlaku apabila jantan yang lari tu dia telah mengandungkan betina saya tu. Itu yang problem paling besar. Kan dia telah mengandungkan dan kat situ menjadi satu cabaran bagi saya ni. Dah jadi atuk dah. Kan. Jadi tu nak kena layan tu, tak tahulah bila dia nak lahirkan anak tu kat mana tak tahu. Tapi itulah jantan tu yang tak berguna tu lah. Dia telah membuntingkan si betina yang saya jaga ni. Kan nak buat macam mana kan? Tak apalah, yang penting jodoh tu kekal lah. Semoga bahagia di sana. InsyaAllah. Itulah nak sebut kat sini maknanya kita kalau tak nak bela pun kan, jangan kita menyakitkan dia, menyakiti dia lah. Biarlah dia hidup dengan fitrah dia. Kan. Sama lah haiwan yang lain pun sebenarnya. Haiwan yang lain ni kan macam yang tak memudaratkan kita, sepatutnya kita biar je. Contoh macam memang mudarat tak apa kan. Memang kita terpaksa dia bunuh ke kan, kita terpaksa kita matikan dia kan. Dan matikan pun janganlah matikan dalam keadaan yang kejam. Maknanya contoh macam katalah contoh ada haiwan berbisa. Jangan kejam sangat kan. Kita bagi dia sakit, darah macam tu, tak mati dia gitu. Bagi dia darah, kita belah kaki dia, belah tangan dia kan. Janganlah macam tu kejam sangat tu. Kan psycho killer tu kan, serial killer tu. So biarlah kita bunuh sekali je. Atas dasar terpaksa kerana memudaratkan. So sekali bunuh je. Contoh lain macam lipas. Lipas ni pun dalam kategori yang diperbahaskan jugalah. Adakah dia mudarat? Kan, tapi dari sudut kebersihan tu ialah dia mudarat kan. Dari sudut keselamatan pun mudarat juga. Kadang-kadang lipas ni ada yang sayap. Lipas man kan. So kadang bukan dia je terbang, kita pun terbang sekali. Jadi macam tu kan, kita kadang-kadang terpaksa lah mengambil pendekatan, kenalah bunuh dia kan. So bunuh tu ingat, kita bunuh dia sekali. So kalau kata tak dapat nak kejar, kan kita ada spray tu kan. Okay, spray sikit bagi dia pengsan sikit ataupun dia macam kata apa, gerak-gerak sikit. Lepas tu terus bunuh. Jangan ada tutup mic tu. Bunda Saripah. Tak tutup mic. Bisik apa tu? Okey, cantik. Okey, tadi apa tadi? Okey. Kita spray tu kan. Okey, spray jangan spray sampai habis. Maknanya spray sampai satu botol tu habis kan. Dia sebenarnya menyakiti dia. Dia spray sikit bagi dia kata apa, goyang macam tak betul lah. Betul terus kita bunuh sepatutnya. Kan ini kalau nak buat bunuh lah, maknanya terpaksa dari sudut kita nak kata mudarat punya. So kita bunuh sekali.
So spray tu dia cuma membantu dia melemahkan sikit lipas. Bukanlah spray tu fully spray sampai dia mati macam tu. Sebenarnya itu kata kejam sebenarnya. Kejam. Sebab itu kita ingat bila nak mematikan tu haiwan dia sekali. Macam kita sembelih lah. Kan macam mana kita buat kan. Mana kita sembelih kejam-kejam, tak ada. Dia sembelih sekali tu potongnya urat merih dan urat halkum. Kan sekali sembelihan. Kan itu sepatutnya. Kan dengan tak ada kita angkat balik pisau tu. Kita letak tu, kita terus sembelih. Terus sembelih tu dah terus potong putus terus urat harun dan halkum dan merih dan kita letakkan di bawah. Bagi keluar habiskan darah yang ada di situ. Kan jadi lepas tu dia akan terus habislah kan. Dia akan terus mati macam tu. So itu yang sepatutnya. Mana ada kita cocok kat perut ke apa, tak ada. Itu menyakiti sebenarnya. Itu kita fahamkan sikit ada kat sini jangan dia ada satu ancaman tu. Okey baik, kita masuk pada yang ketiga. Ni hadis dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Disebutkan ni hadis marfu' disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan bahawasanya sesungguhnya Allah itu bersifat lemah lembut dan sukakan kelembutan. Dia memberikan pertolongan kepada apa yang dilakukan dengan lemah lembut tanpa memberikannya kepada apa yang dilakukan dengan kekerasan. Okay, apabila kamu menunggangi haiwan-haiwan yang tidak diberi keupayaan untuk berkata-kata ni, biarkanlah mereka berhenti di mana-mana ataupun di tempat-tempat perhentian. Di zaman Nabi ni lah kan, unta ke apa kan. Kita gunakan haiwan ni, biar dia rehat. Apabila kamu melalui kawasan yang tandus, laluilah dia dengan cepat supaya haiwan-haiwan itu selamat. Takut diancam oleh haiwan yang lain yang buas. Hendaklah kamu mengadakan perjalanan pada malam hari kerana bumi itu dilipat. Maknanya jarak yang jauh menjadi pendek pada waktu malam. Bukannya pada waktu siang. Dan kamu memasang kemah di atas jalan kerana dia adalah tempat laluan binatang tunggangan dan tempat tinggal bagi ular-ular. Yalah, ular ni suka dia melata kan, di tempat-tempat dia. Baik, so ini more kepada apa yang berlaku zaman Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang pentingnya kita ni mengasihani haiwan. Kita kena menghormati juga haiwan tu dan kita kena menyelami juga perasaan dia. Kan contoh kita gunakan haiwan untuk bekerja, pekerjaan kita gunakan contohnya lembu kan untuk membajak tanah. So janganlah sampai mendera dia kan, mendera over sangat kerja. Kita kena faham dia pun jiwa juga. Dia pun mesti ada kepenatan, dia pun mesti ada kelaparan kan. Cuma dia beza kita tak ada akal je. Kalau dia ada akal, dia pun boleh datang sekolah dia belajar. Kan? Cuma tengok dalam kartun Zootopia kan. Tengok semua haiwan ada akal. Siap bercakap, bersembang lagi. Kan? Siap ada orang kata apa? Pergi sekolah lagi. Kan? Zootopia. Contohlah kan. Jadi nak katakan beza kita dengan dia tu akal. So dia tak ada akal, maka dia buat je lah apa yang fitrah dia. Kita ada akal, so kita akan buat mengikut apa yang Allah perintahkan. Kan? Macam tu. Jadi kena memahami, menyelami perasaan. Jangan kita kata alasan saya punya haiwan lah, saya punya pasal lah. No. Kita mesti kena faham walaupun haiwan kita ke apa pun, bukan alasan untuk kita berlebih-lebihan dengan tu. Jagalah batasan, fahamkanlah. Kan? Adalah perasaan. Kesian tu kena ada. Kasihan tu penting. Itu kita boleh simpulkan lah sebab hadis ni dia lebih kepada zaman tu. Cuma kita ambil kesimpulan. Baik, kita tengok terus kepada pengajaran sebagai penutup untuk hadis kita ni ataupun topik kita ni. Pengajaran yang pertama, kita diperintahkan untuk berlaku ihsan. Inilah kata tadi kasihan tu. Ihsan. Kan? Hasan tu baik kan? Ihsan tu berbuat baik ataupun kebaikan. Kita berbuat baik dengan haiwan. Terhadap setiap sesuatu. Sama ada manusia, terutamanya haiwan atau tumbuhan. Kan? Kalau macam ihsan dengan Allah macam mana? Kan ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Kama qala kan. Itu apa ihsan dengan Allah macam mana pula kan? Iaitu kita beribadah seolah-olah kita nampak Allah. Kita tahulah Allah Maha melihat kan. So kita seolah-olah nampaklah. Kan? Sedangkan kita tak nampak tapi Allah Maha melihat. So itu ihsan dengan Allah. So kita mana jujurlah macam puasa ni kan. Orang jujur mana ada duduk diam-diam seorang-seorang waktu makan minum selamba kan, buat jamuan. Duduk ramai-ramai orang berlaku action kan. Kalau dia buat pun tak guna pun sebab tak berbaloi pun. Tak ada sifat ihsan lah.
Kan dia tak boleh nak jujur dengan orang lain, dia berlakon kan, munafik kan, depan belakang ceritanya dia jadi orang macam tu. So tak ada guna pun dia buat macam tu, sia-sia je. So itu ihsan dengan Allah lah. Kita akan jadi jujur depan orang ke, depan siapa pun kita akan jadi macam tu. Sebab apa? Kita buat kerana Allah, bukan kerana manusia. Okay, itu dengan Allah. Kalau ihsan dengan manusia, kita ambil, kita berbuat baik lah. Kan? Ihsan dengan haiwan pun sama dan tumbuh-tumbuhan pun sama. Sebab kena ada sifat tu dengan semua makhluk. Kena ada ihsan. Ini adalah kerana setiap sesuatu daripada mempunyai kepentingan dalam memelihara keseimbangan alam sekitar. Okay, chain dalam alam sekitar tu kan, rantaian tu. Namun kita juga dituntut untuk berpada-pada dalam melakukannya. Contoh, nyawa manusia lebih utama daripada nyawa haiwan. Dan nyawa haiwan tertentu lebih utama daripada haiwan yang lain. Contoh, kita dengan ular. Pastilah kita lagi penting. Takkan kita kata, tak apalah Ustaz, saya redha je lah ular tu buat apa-apa dengan family saya. Kan, asalkan yang penting saya tak dapat dosa. Kan, apa benda yang dosanya memang terpaksa lah kita memilih. Maknanya dalam situasi yang keadaan macam tu, kena pilih. Maknanya lagi penting apa daripada manusia dengan haiwan, pastilah penting manusia. Kan, haiwan tu kemudian. So terpaksa bunuhlah, tak jadi masalah. Kan, dan itu memang itulah fitrah, itulah akan berlaku secara berulang. Itulah skrip dia kan. Kalau kata haiwan satu dengan haiwan dua, contoh adanya adanya burung kan, adanya ambil contoh senanglah, adanya ular, adanya lembu, kan. So kita mungkin gunakan lembu tu, kita membajak kan, betul adanya ular datang. So antara dua haiwan, mana lagi penting? Lembu lah, kerana lembu itu memberikan lebih banyak manfaat, faedah kepada kita. Kan, so kita matikan ular. Ular apa je manfaat dia kan? Anaconda ni apa je manfaat dia? Tapi kalau lembu tu, kan, sepi tu, dia lebih memberikan banyak manfaat. So kita mengutamakan lembu tu, contoh macam tu lah. So kita kena pandai, dan masa tu tak dibenarkan lah untuk kita ni mematikan dia dan sebagainya kan, kerana terpaksa dalam keadaan darurat. Okey, baik. Betul yang kedua, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, nafkah haiwan, makanan minuman nafkah tertanggung atas pemiliknya. Syarah Sahih Muslim dalam bab tentang haiwan. Oleh itu, pemilik haiwan itu berdosa sekiranya dia lalai daripada memberi haiwan peliharaannya makanan dan minuman, kerana dia sendiri yang mengurus haiwan itu sehingga dia tidak mampu mencari makanannya sendiri. Itu kita sebut kat sini kan. Tak nak bela, tak payah bela terus. Kan? Tak reti bela, tak reti nak bela, tak payah bela. Kan? Sebab kita akan tanggung. Kita menjadi orang yang dipertanggungjawabkan. Tanggung dan jawab. Tanggung sekarang dunia ni, buat kat dunia ni, jawab kat akhirat. Kan? So sebab itu kena pandai. So kalau kita memang tak reti nak jaga haiwan, takut tak berlaku adil kan. Takut tak bertanggungjawab lah. Jadi yang negatif kan, contoh bela kucing tapi kita kurung dalam sangkar. Betul, lupa nak bagi makan semua kan. Kan memudaratkan kucing tu. Biar je lah dia bebas. So saya berpegang pada kaedah tu. Kan, kita nak haiwan tu, nak bela kan, tapi kita tak boleh nak jaga setiap masa. Macam saya ni lah, especially saya ni kan, tak boleh jaga setiap masa, dan rumah pun, family pun tak setuju sangat bela kucing dalam rumah. Tak suka. So saya fikir, bila saya nak jaga, betul-betul, kena serius lah. Maknanya, ataupun ada orang boleh wakil jagakan, kalau nak bela dalam rumah. So especially bab najis ni, maknanya bab dari sudut kebersihan. So bila saya sendiri macam kata tak sempat lah balik ke kan, tak sempat nak tengok, terlupa ada urusan lain. So tak terjaga kebersihan. Kan? Dan itu lebih membahayakan, memudaratkan kita kan. So saya pun ambil pendekatan, tak apalah, aku bela dengan cara luar je, outdoor je lah. Bukan indoor kan, outdoor je. Kan? So kita bela dengan cara kita bagi makan, kita bermanja-manja waktu-waktu yang sesuai. Kemudian kita biar dia melata, biar dia bebas, nak pergi mana pergilah. So kita kata dari sudut tak kira jadi pemilik, kita cuma memberikan dia makan, kan, just kita melayani sahaja, meraihkan dia sahaja. Itu yang saya ambil pendekatan tu, lebih menyelamatkan lah, lebih sesuai, dan kita tak dipertanggungjawabkan. Kita lepaskan kucing tu kan. So kalau dia pergi tak kembali pun tak apalah, nak buat macam mana kan. Dia curang dengan kita kan, tak apalah, ada dah pemilik yang baru, tak apalah, pergilah.
Kan tak ada kucing yang oranye ni, ada kucing hitam pula nanti datang. Macam itulah. Kan yang penting jangan sampai kita bela betul kita menyakiti dia. Tu jangan. Tu memang tak boleh. Kita akan dipertanggungjawabkan. Dan nafkah dia pun kita kena bagi. Nafkah apa? Makan minum tu. So kita kena ambil risiko lah. So kalau nak bela, betul bela. Tak nak bela, tak payah. Okay. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Sebagai manusia kita kadang-kadang ada sifat marah ataupun terlupa. Okay. Hadis tentang wanita yang masuk dalam neraka tadi tu yang disebutkan tak bagi makan tu. Ini menunjukkan bahawa wanita itu mengurung kucing itu kerana ingin menjaga, bukan ingin mengazab. Kan sebab dia menjaga tu, tak dalam sangka. Melibatkan kepada wanita ni, tabiat dia suka menjaga kan. Dia lebih ada sifat sayang tu lebih lah. Sifat keibuan tu kan, lebih keperempuanan tu. Jadi, namun perbuatan yang bawa ke neraka kerana tidak memberi makan dan minuman kepada kucing tersebut, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Sebab apa kalau tak sengaja pun kena? Sengaja kita faham lah memang dia cari pasal kan. Kenapa tak sengaja pun kena? Kena ingat itu adalah kewajipan. Macam mana kita memberikan nafkah kepada isteri anak-anak bagi seorang suami. So dia tak boleh bagi alasan, saya terlupa dah bagi nafkah, lupa dah nak bagi makan, betul mati. Kecuaian kan, itu boleh disabitkan dengan kesalahan kalau ikut dalam bab jenayah, dalam bab peraturan penguasaan undang-undang. Kita dengar kan kes-kes macam tu kan, kecuaian kan. Ibu letakkan anak dalam kereta, terlupa. Kan, terlupa, alasan memang lupa. Tapi tetap dia disabitkan dengan kesalahan. Kerana apa? Kecuaian tu. Dan memindahkan siasat, mungkin adakah motif yang lain. Kan, nak kata betapa seriusnya perbuatan tersebut. Tadi kata bagi alasan, saya tak sengaja, terlupa, biasalah manusia lupa. No, sebab itu adalah dia punya tanggungjawab. Mana mungkin tanggungjawab tu dia boleh lupa. Kan, kata mana boleh sampai macam tu. Bukan sewenang-wenang. Kan, macam di jalan raya lah, kita kata, saya terlanggar lah, terkena lah, betul mati lah tu orang tu. Kan, mana kita kata, tak sengaja, tak apalah, dimaafkan. No, dia akan buka kertas siasatan. Dia akan tengok apa segala dari semua sudut dan nak siasat betul. Betul ke tak sengaja ke, sengaja ke, kalau ada motif yang lain ke. Kan, kalau tak sengaja pun, kalau dalam Islam pun, pembunuhan tak sengaja pun ada juga dia punya denda dia kan, diat dia kan. Ada benda tu. Nak kata apa, nak membela sebab dia dalam kategori kecuaian yang tak boleh dimaafkan. Yang mana kata kecuaian yang bukan tak ada apa-apa kesan. Mesti ada akibat dia. Walaupun tak sengaja pun ada juga dia kena selesaikan sesuatu. Sebab kecuaian tak boleh kita pertimbangkan. Macam benda ni kan, kita kena ingat benda ni melibatkan dengan orang, melibatkan dengan haiwan. So tak boleh kita kata tak sengaja lah, lupa, tak boleh. Itu akan dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Kita jaga dia, kita yang menjaga dia. So sebab itu kita kena bertanggungjawab. Kan? Kalau tak nak tanggungjawab, tak nak ambil kata apa, nak menjaga, kita biarkan dia bebas. Contoh macam orang yang ada anak tapi tak nak jaga betul-betul kan. Lepas tu dia planning kena awal-awal kan. Kalau memang tak nak anak, tak nak anak, maka dia buatlah family planning. Supaya dia tak adalah berlaku bila lahir anak betul dia buang dalam tong sampah lah, buang letak kat depan tahfiz lah. Kan, macam-macam dah. Ada yang bungkus letak dekat hospital lah, apa kita dengar berita macam-macam kan. Yang baru tadi pusat lah, ada sampai mati pun ada. Bungkus letak dalam tong sampah pun ada. Ni apa benda ni kan, mengalahkan dengan kucing. Kucing pun tak ada sampai macam tu lah, nak buat dengan anak dia. Kan? Kucing pun boleh gendong ke mana-mana anak dia, walaupun banyak dia ambil seekor dia bawa pergi. Kan, dia jaga betul-betul. Kan, kalau dia makan tu pun terpaksa kan, mungkin dia sebab sakit anak tu. So dia tak sanggup, dia fitrah kucing lah, tak sanggup nak tengok anak tu sakit macam tu, dia pun fitrah dia akan makan. Maknanya apa? Dia tak nak hidup dalam keadaan sakit macam tu. Yang kucing kecil-kecil tu jenis yang sakit tu kan. So kita pun tahu kan benda ni berlaku. Lepas tu kita faham lah, jangan jadi teruk lah daripada haiwan. Kadang tu lah yang berlaku pada hari ni kan. Biasanya kalau bila berlaku sesuatu, perbuatan yang luar syariat. Biasanya yang kena buang kes bayi ni, more kepada zina lah. Zina, betul dah mengandung, betul dah melahirkan anak, takut dipertanggungjawabkan, takut nak jaga, nak besarkan payah, akhirnya buang suka hati. Buang-buang lah kan, tapi di akhirat akan dipersoalkan balik.
Dengan main-main benda tu kan, setiap kita buat akan dipersoalkan balik. Jadi itulah ibu sekalian, itu dululah untuk pagi ni, mandakan masa dah lepas tengah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat manfaat sesuatu. Ingat bab haiwan ni, kita jagalah adab. Kalau tak nak bela, tak payah bela langsung. Kalau nak bela betul-betul. Kalau nak 50-50, buat macam saya buat tadi tu. Maknanya sekadar bagi makan tu dah. Kalau nak kan, sekadar kita nak manja-manja, nak sentuh kan, apa happy-happy dengan dia sikit. Dah jaga limit lah. Kan jaga limit supaya kita pun senang. Kita pun ikut kita punya suka, dia pun ikut suka dia. Penting jangan sampai kita ni mendera, menyakiti lah mana-mana haiwan pun. Dengan secara tanpa sebarang sebab. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, dapat kita amal, dapat sampaikan kepada kawan-kawan lain. InsyaAllah saya serah balik kepada Opah Sabariah untuk penutup majlis. InsyaAllah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Boleh tanya Salam. sikit? Soalan. Sempat lagi Ustaz, Opah? Ustaz, boleh tanya sikit tak Ustaz? Boleh. Okey, Silakan boleh. satu soalan. Sila. Ustaz, apa kiranya banyak semut ke atas meja kita. Macam mana kita tu? Takkan kita nak halau macam tu aja terlalu banyak? Macam mana kalau kita bunuh atau macam mana Ustaz nak buang ni? Okey, baik. Ini soalan menarik juga ni. Kadang berlaku juga kan. Okey, jadi terutamanya bab-bab macam ni, kita first kali kita tengok macam tu, ambil inilah iktibar lah. Maknanya lepas ni kita kena pastikan betul-betul tak ada jadi penyebab yang kita jangan kita menarik semut tu datang lah kan. So jangan ada benda-benda macam tu, kita ambil iktibar. So apa nak menyelesaikan? Macam kita nak menyelesaikan. Okey, seboleh-bolehnya untuk kalau banyak sangat yang kumpul kan. Contoh ada benda manis, okey, berkumpul di semut tu kan. Bukan dia bersepah-sepah, yang berkumpul tu. Berkumpul tu jangan kita terus spray kematikan dia. Berkumpul macam tu, ambil lah mungkin penyodok ke apa kan, sapu cepat-cepat. Biasakan dia akan melata macam tu, sapu cepat-cepat, kita buang tempat lain. Maknanya buang tuang sampah. Kan benda tu kita boleh untuk kita kumpulkan semut tu sebab dia berkumpul di, contoh gula-gula kan, dia kumpul kat situ. So kita boleh je asingkan. Macam contoh saya sendiri pernah hadapi baru-baru ni, ada kurma kawan tu, dia tertinggal atas meja. So tengok berkumpul semut lah. Tapi kita buat, ambil tu, kumpul tu ambil sekali, terus kita buang. Sebab dia dah berkumpul, yang sisa kurma tu dah kumpul. Kalau kita nak makan memang dah tak tahu macam mana, memang dah semalam punya kan. So kita nak makan pun tak boleh dah. Lepas tu kita nak, macam mana kan kita nak matikan kurma semut tu. So kita ambil, kita terus buang. Maknanya selagi boleh elak tu, elakkanlah daripada membunuh, kerana semut ni tidak membahayakan. Kan, tidak membahayakan. Dan juga dari sudut semut ni, dari sudut kisah Nabi kan, pun ada juga kata apa kebaikan semut tu. So sebab itu kalau boleh elakkan membunuh. Kalau terpaksa dalam situasi tertentu, maka niatkanlah, maknanya niatkan supaya mudah-mudahan Allah tak kira sebagai dosa dan kita terpaksalah bunuh. Ikut pada situasi lah. Selagi boleh elakkan. Macam tu lah. Boleh ke Ustaz kita kata awak orang Sulaiman boleh awak keluar daripada rumah ini? Boleh tak kita cakap ini? Itu saya pun ada dengar juga. Tapi dari sudut perbuatan tu, wallahu a'lam, nak kata macam mana pun tak pastilah. Sebab dia dari sudut hadis memang tak ada macam tu. Kan, dan kita pun bukannya nabi kan. Tak ada kelebihan apa-apa khusus pun. So dari sudut amalan, kalau saya memang saya tak buat begitulah. Saya lebih kepada buat secara manusia biasa je lah. Kan, itu je lah saya boleh sebut. Wallahu a'lam. Kalau kata nak buat juga tu, saya tak pasti nak kata hukum macam mana. Kalau dah dalam cawan tu dah banyak semut, macam mana Ustaz nak apa ni, dekat dengan air, kita jirus dengan air aje, buang macam tu, tak boleh Ustaz? Kalau cawan banyak, apa yang saya biasa buat, kita ketuk kat tuang sampah ataupun ketuk di tempat yang lain tu, tempat yang tak mengganggu. Ketuk dulu, hilangkan, lepas tu kita basuh. Kena macam tu jugalah. Dia macam ni, selagi boleh kita elak, kita fikirkanlah apa jalan dia, fikirkan, buatlah. Selagi boleh elak, kita fikirkan. Sebab kita ingat, kita kena ada sifat ihsan tu. Takkan kita ada sifat ihsan tapi kita selamba je, okey basuh je lah, lantak lah. Itu maknanya tak ada sifat ihsan atau kurangnya sifat ihsan. Kalau ada je sifat kasihan dekat haiwan tu, semut ke apa-apa, mesti kita akan fikir jalan tu. Macam mana kita tak nak bunuh dia, kita nak halau. Sebab dia tak menyakiti kita, dia tidak memudaratkan pun. Cuma dari sudut kita tak selesa kan, kita rasa macam tak kena kan.
lepas tu kita nak benda tu hilang. So kita hilang, tak semestinya kena bunuh. Kita boleh je letakkan di tempat lain. Ketuk tong sampah, betul tong sampah tu ikat, kita buang je lah dalam sampah. Dia masih hidup lagi dan dia tak ganggu kita pun. Kan itu macamnya, itulah saya boleh sebut macam itulah. Maknanya selagi boleh elak tu elakkan, bunuh tu sebab dia tak memudaratkan. Kemudian kita buanglah di mana-mana sesuai. Macam itulah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih perempuan. Waktu sekarang 8.36. Takat ini dulu perjumpaan kita. Taruhlah soalan. InsyaAllah bila jumpa lagi sekali boleh ingat-ingatkan. Allahu Akbar ya Ustaz. Sebanyaknya dosa. Waktu tak tahu bunuh je. Nampak semua atas meja spray shrek. Macam mana ya? Takut Dah Allah dah ada ampunkan, ilmu insyaAllah. baru tahu. Amin. Jadi kan Ustaz, kita akan berjumpa lagi di masa dan waktu yang sama insya-Allah. Dan untuk pagi ini Alhamdulillah lebih kurang 80 ke 90 orang mengikuti kita, mendengar cerita-cerita yang pendekatan yang paling baik lah tentang penjagaan adab-adab menjaga makhluk Allah bersama-sama di muka bumi ni. Alhamdulillah sangat baik tajuk ni. Okey Ustaz, untuk itu setakat ini dulu perjumpaan kita. Mohon Ustaz tangguhkan majlis pada pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Tengku.